Oke, halo guys. Oke, jadi ini adalah kali terakhir saya buat video untuk ulang kaji Maths PSPT bersama Sechin bagi soalan 15 yang terakhir ya. So, jangan lupa like dan subscribe ya. Oke. Kita bincang soalan 15 merupakan soalan terakhir yang saya akan berkongsi dengan anda semua. So, soalan 15 ni adalah pelan dan dongakannya. Saya rasa kamu dah belajar di tingkatan 2 ataupun tingkatan 3 ya. So ini kamu sudah belajar nih, pelan dan dongakkan. Pelan dan dongakkan. Ingat, kalau pelan maksudnya pandangan dari atas ya. Pandangan dari atas. Pandangan dari atas. So kita tengoklah dari atas, kita tengok macam mana pelan tu, macam bentuk dia kalau pandangan dari atas. Kalau doakan ni biasanya ada kiri ataupun kanan. Kiri, kanan ataupun depan, belakang pun kemungkinan tapi jarang lah. Okey, so kita tengok soalan macam ni. Kita tengok ni ya. Okey, sebuah baja berbentuk separuh silinder berdiameter GN. GN, so GN 6 cm ya. So 6, diameter 6, so maksudnya 3 lah. So kalau jari maksudnya kan dari pusat, ini kan bulatan, semi bulatan. So kalau pusat ke sini N 3 cm, ini pun 3 cm. So diameternya 6 kan. Dicantumkan kepada pepejal pada raja 7 1 Roman pada sata EF LHNR. Gabungan pejal adalah seperti ditunjukkan dalam raja 7 2 Roman. Okey, so kita ada info begitulah. So lain kali cek ada info diberikan tu macam ni. Okey, so kita tengok dulu apa kita buat. So nak tengok lukis dengan skala penuh. Jadi dia minta lukis. So kalau lukis mesti guna pensel. Okey, dan disebabkan apabila kita lukis pelan dan doakan mesti guna pembaris. Tidak boleh lukis cincaya, tak boleh freehand. Mesti guna pembaris ya. Pensel dan pembaris sahaja, ingat tu. Jangan ada pen tiba-tiba muncul di situ ya. Okey, so kita akan buatlah. Okey, 1 Roman. Okey, kita tengok. Okey, dongakkan. Okey, lukis dengan skala penuh 1 Roman. Dongakkan gabungan pejal tu pada sata mencecah dan selari dengan DE sebagai dilihat dari P. So dari P, tengok tu. So dari P sini kan. So anggap mata kamu di sini ya. Anggap mata kamu di sini, jadi kamu tengok. Okey, kamu tengok. Okey, apa yang kamu nampak dari sini? Pandangan di sini kan. So confirm kau akan dapat ini kan, nampak. Ni kan segi 4 mesti nampak. So di depan kamu kan. So pandangan P kan. So kalau mata kamu di sini, kau akan nampak segi 4 ni. Selepas tu yang segi 4 yang melintang ni nampak tidak? Ini tak akan nampak. Sebab ini kan dia baring. So kalau nampak pun mesti dari atas kan. So ini tak boleh lukis. So segi 3 ni nampak tak? Yes, kita nampak. Kita nampak segi 3 ni. So kita pandangan dari sini kan. Matakan di sini. Okey. So selain itu apa lagi? Kita akan nampak juga yang ni, bulatan ni. Tetapi kalau kita nampak bulatan ni, sebenarnya dia akan menghasilkan segi 4. Okey, kita nampak. Okey, dia tidak lengkung So ingat, dia akan lukis jarang ada melengkung kecuali memang bulatan. Jadi kalau kita pandangan dari depan ni, tepi ni, sebelah kanan ni, so yang semi bulatan ni, dia walaupun dia condong ke belakang, actually kalau nampak sebenarnya dia akan menghasilkan segi 4. Okey, dia tak akan condong. Jadi jangan kamu lukis condongnya. So that's why, oleh itu kamu akan guna pembaris. Guna pembaris mesti guna pembaris. Mesti guna pembaris dan ukur betul-betul. Pembaris dan ukur ikut panjang diberikan. Mesti ingat tu ya. Panjang diberikan. Okey. So CFED. So kita lukis guna pembaris Okey, saya ni begini saya cikai, tapi sebenarnya menggunakan pembaris jangan macam salah ni. Okey, cuma guna tablet jadi sukar untuk seukur dengan cm. Okey, C ke F. C ke F. Lepas tu ED. ED. Ukur betul-betul lah. So kalau DE berapa cm?
Kalau 5 cm mestilah kamu ukur 5 cm, mesti ukur okey, ukur betul dengan panjang pembaris 5 cm. Okey, mesti ya guna pembaris ukur betul lah. D ke E mesti 5 cm ya. Okey, then CD ataupun EF berapa cm? Kita tengok tingginya ni. Nah ni 3 cm. So 3 cm. So ini mesti 3 cm. Okey, ini jawapan untuk satu romannya. Okey, lepas tu sudah, lepas tu apa lagi ya? Segitiganya. Segitiganya, okey, kita cari ketinggian ni. So ketinggian ni silinder ni berapa ya? Kita perlu tahu dulu. Ini 3 cm. Okey, apa lagi info diberikannya? Ini 5 cm. Okey, lepas tu apa lagi info? Macam tak banyak info diberikannya. Separuh silinder berdiameter GN 6. Okey. So tinggi tu dicantumkan kepada pejang. Oh, ini sebenarnya ada ini B ini, sebenarnya ada A nya ni. Okey, sepontong. So anggaplah okey. Seambillah ketinggian ni di sini adalah seambillah 6 cm juga lah, 6 cm 6 cm. So atas ini ini sini kan, sini dengan sini, EF dengan HL ni 3 cm sama tinggi lah. So kan dia 3 3. So tadi kan saya sudah lukis EF 3 cm. So sekarang HL 3 cm juga. Jadi sini H sambung 3 cm. So kita sudah dapat yang ini ya, segi 4 ni dengan segitiga ni sudah ada. Lepas tu apa lagi? Lepas tu ini yang dari tepi ni, yang permukaan bulatan ni, yang lengkung tapi actually dia segi 4. So cara lukis senang saja. Kan dia diameter 6 cm. So maksudnya jarinya 3 cm. Jadi sini ke sini pun 3. So maksudnya tepi ni actually adalah 3 cm. Maksudnya dari sini ke lengkung tu, kalau pandangan dari tepi actually dia adalah 3 cm sebab sama juga jari kan. So sini sampai sini pun 3 cm. So oleh itu kita lukis lah, tambah lagi. Okey, 3 cm sampai atas juga. Tingginya sama jugalah. Tingginya sama, tiada perubahan. Kita sambung, cuma dia 3 cm. So dapatlah ini untuk pandangan dari P. Pandangan dari P. So segi 4, segi 3 dan segi 4. Boleh faham? Ini pandangannya ini. Ini dan tepi. So kita pandang dari P. Kamu mesti tengok pandangan dari mana kamu tengok tu. P. So kamu nampak di segi 4, segi 3 dan juga yang ni. Okey, bulatan. Tapi kalau tepi ni dia segi 4. Jangan melengkung Jangan ada garis melengkungnya. Keluar ke tepi tak boleh. Dia mesti segi 4. Kecuali kau nampak dia betul bulatan. Kalau dari atas ni kita nampak bulatan. Okey, boleh faham? Okey, next kita nak buat pandangan dari Q pula. Pandangan dari Q. Pandangan dari Q. So label ni sebenarnya tak penting. Okey, yang penting kau mesti ukur ni betul-betul 5 cm, 3 cm, 3 cm. Lepas tu tepi ni 3 cm. Itu saja. Okey, sekarang kita pergi dua roman. Okey, dua romannya. So pandangan dari Q. So pandangan Q dari mana? Depan ni. Dari kiri ya. Pandangan dari Q. Dari kiri. Okey, sini ya. So angkat mata kamu tengok dari sini. So kau akan nampak apa? Kau akan nampak ini. Okey, segi 4 ni, depan ni. Tepi nampak tak? Tepi tak akan nampak. So kan di tepi. So kita pandangan dari Q1 kita nampak yang ini. A, B, C, D. Lepas tu nampak lagi apa? Yang condong ni pun kita sebenarnya nampak, tapi nampak sedikit saja. Kita cuma nampak sehingga sedikit saja. Ni condong. Okey, dan apa lagi? Segi 4 yang kecil. Okey, masalahnya senang tanya. Yang bulatan belakang ni nampak tidak? Tidak nampak. So dia tertutup. Jadi kalau kita pandang di sini, jadi bulatan ni tak nampak. Kita masih nampak dia segi 4. So sekarang kita lukis dulu A, B, C, D ni. 8 3. Okey. 8 3. So guna pembaris A, B, A, B, C, D. Sorry. A, B, C,
D. Ini 8 cm, sini 3 cm. Lepas tu yang bawah ni sudah kita ada. Lepas tu yang condong pula, kita cari ketinggian dulu sini. So kan dia 3 cm, jadi atas ni pun 3 cm. So sini pun 3 cm. Lepas tu panjang sini pun saya rasa ini tersilap, ini dah segi 4 sama ni. So HG pun 3 cm. Ni HG. Ini pun 3 cm. Lepas tu yang ini condong sama jugalah. Actually kita nampak walaupun condong tapi dia segi 4. Dia cuma jangan lukisin aja. Walaupun kita nampak dari depan, okey, kita nampak segi 4 ni. Atas ni condong, tetapi kalau tengok depan dia bentuk tu segi 4 juga tu. So BJ. So kita lukis so sama juga. BJ. Okey, sini. Ini yang 5 cm lah tinggal baki. Lepas tu itu saja. Lepas tu ada tambah lagi sebab tengok apa? So jangan lupa, ini bulatan walaupun kita tak nampak, tapi bulatan tu dia sebenarnya daripada G sampai N. Sampai tepi ni saja. So depan ni kita tak nampak. So kita perlu carilah, kan dia sini depan 8 cm. Okey, lepas tu G ke N 6 cm. So bagi JN macam mana? Senang saja. 8 tolak dengan 6. 8 tolak 6 jadi 2 tinggal 2 cm. Jadi 2 cm ni adalah yang belakang ni, JN. J ke N. So kalau dia terlindung, ingat kalau terlindung kita lukisan garisan putus ya. Kalau terlindung, ingat kalau kita nampak dengan jelas kita garis lurus. Kalau kita nampak dengan kalau apa ni bentuk ataupun poligon tu dia tertutup, kita guna garisan putus. So kita ukurlah. Okey kan sini 8, jadi sini 2, jadi putus-putus lah. Putus-putus, tandalah 2 cm. Putus-putus tu maksudnya yang bulatan ni. Tepi ni sampai sini. Yang ni NR. Okey, NR. Itulah garisan putus-putus sebab bulatan tu terlindungnya. Garisan tu terlindung. So saya harap kamu masih ingat lah apa yang kamu belajar di tingkatan 2 ni, tersilap. Tingkatan 2 ni kamu sudah belajar, ataupun tingkatan 3 lah. Lukisan poligon. Yang penting mesti guna pembaris ukur ya. Okey, jadi soalan 16 dan 17. Okey, soalan 16 dan 17 Anda pilih satu ya. Anda pilih salah satu untuk jawab. Sebab dia soalan section C. Okey, boleh ya? Soal dia. Okey, section C. Dia adalah bahagian C. So pilih salah satu lah. Jadi soalan 16, 17 saya dah bincang lah. Saya nak kamu cuba guna apa ni? Guna cara sendiri buat lah. Jadi saya sudah share soalan 1 dengan 15 macam mana buat soalan yang libatkan bab tersebut. Yang lain tu ikut kreativiti anda ya. Okay, good luck guys. Okay, bye bye. Itu sahaja.